Dan nak fokus sedikit sebab kita nanti akan menyentuh beberapa ikhtilaf riwayat dalam Al-Bukhari. Sebagai mana sedia maklum, kita Al-Bukhari yang sampai kepada kita ini melalui beberapa jalur. Cuma jalur yang paling masyhur, yang paling utama ialah melalui Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firabri. Okey, itu anak murid bagi Imam Al-Bukhari. Ni ana bagi mukadimah agak ringkas, okey. Tapi antum kalau contoh nak tausiq, contoh ustaz dekat mana maklumat ni kat mana, nanti boleh tanya kemudian. Okay. Jadi Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firabri ini anak murid kanan bagi Al-Bukhari. Okay. Jadi beliau itu wafat pada tahun 320 yang bermaksud 64 tahun selepas daripada kematian Al-Bukhari, dia masih hidup lagi. Okay. Dan maklumlah dia punya perawi utama bagi Sahih Al-Bukhari ialah Al-Firabri. Khilaflah sebutan Al-Farabri ke Al-Firabri. Kemudian Imam Al-Firabri ini masyhur sebagaimana dikatakan sebagaimana dalam Hudasari pun Imam Ibn Hajar sebut kata beliau ini dengar Sahih Al-Bukhari sebanyak 2 kali. Okey, sebanyak 2 kali. Itu banyak nukilan daripada dalam kitab Al-Jayani pun macam tu juga. Tapi yang rajihnya beliau dengar sebanyak 3 kali. Okey, beliau dengar sebanyak 3 kali. Okey, dan kedudukan Imam Al-Firabri ini, sebab Imam Al-Bukhari kita dah tahu dah al-ma'ruf la yu'arraf, bukan bermaksud ana mengetepikan Al-Bukhari, tak, semua ma'ruf, maklum siapa Al-Bukhari. Okey. Jadi kita berkenalan dengan orang yang perawi utama, anak murid utama bagi Al-Bukhari, okey, yang meriwayatkan Sahih Al-Bukhari yang sampai kepada kita ini, iaitu Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firabri. Jadi beliau ini ni kata Imam As-Subti, Ibn Rushd As-Subti, dia sebut dalam kitab Ifadatun Nasih, dia kata apa? Ketika menterjemahkan Imam Al-Firabri ini, dia kata apa? Athiqatul ma'mun wasilatul muslimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahih al-Bukhari. Maksudnya dia tu ialah seorang yang siqah, lagi pula ma'mun. Dia tu wasilatul muslimin ila Rasulillah. Wasilah perantaraan orang Islam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Al-Bukhari. Okey. Sebab semua periwayatan Al-Bukhari yang sampai kepada kita ialah melalui, yang sampai kepada kita secara bersanad tu kebanyakan melalui Al-Firabri. Okey. Serba ringkas ana terangkan banyak sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Firabri sendiri, dia tasrih bahawa majlis sama Al-Bukhari itu di antara akhir hayat Al-Bukhari itu didengari, dihadiri oleh 90,000 orang. Okey, 90,000 orang yang mana Imam Al-Firabri ini salah seorang daripadanya. Kemudian bertebaranlah seluruh dunia 90,000 orang itu tadi. Selain daripada Muhammad bin Yusuf Al-Firabri ini, ada anak murid Al-Bukhari juga yang meriwayatkan meriwayatkan Sahih Al-Bukhari. Antaranya Ibrahim An-Nasafi. So ni antara empat perawi utama ni, anak murid Al-Bukhari yang meriwayatkan Sahih Al-Bukhari ni, pertama sekali Muhammad Al-Firabri. Okey, Muhammad Al-Firabri. Yang kedua Ibrahim An-Nasafi. Ibrahim An-Nasafi. Yang ketiga Hamad bin Syakir. Hamad bin Syakir. Okey. Yang keempat Mansur Al-Bazdawi. Mansur Al-Bazdawi. Okey. Kemudian setiap daripada 4 orang ini ni ada anak-anak muridnya pula. Okey, ada anak-anak muridnya pula. Okey. Yang paling banyak sekali iaitu Muhammad bin Yusuf Al-Firabri lah. Okey. Di antara yang paling masyhur Ibnu Sakan. Ada beberapa orang yang masyhur perawi daripada Al-Firabri ini, antaranya Imam Ibnu Sakan. Okay, Imam Ibnu Sakan. Dan tentang riwayat Nuskhah Ibnu Sakan ini ni, Al-Kattani ada buat satu kitab secara juz'i membahaskan tentang nuskhah beliau. Dan yang kedua Al-Mustamli. Okay, Al-Mustamli ini anak murid mana yang menyalin Al-Bukhari daripada riwayat Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Okay. Dan yang seterusnya Al-Jurjani. Okay. Kemudian Al-Kushmihani. Jadi beberapa orang ini ni tokoh-tokoh yang ramai lagi, ni antara yang masyhur. Dan daripada situlah tabaqat ketiga, maksudnya selepas daripada Muhammad bin Yusuf Al-Firabri tu bawa Ibnu Sakan, Al-Mustamli dan sebagainya, yang ketiga tu Abu Dzar Al-Harawi. Okey. Abu Dzar Al-Harawi ini nuskhah dia tu Imam Ibnu Hajar iktimad di atas nuskhah Abu Dzar Al-Harawi untuk mengarang kitab Fathul Bari. Jadi dalam Fathul Bari ni, kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun. Imam Ibnu Khaldun ni guru bagi Imam Ibnu Hajar. Kata apa? Syarhul Bukhari dainun 'alal ummah. Mensyarahkan Sahih Bukhari ini ialah hutang di atas umat ini. Sebab ketika itu belum ada lagi yang mensyarahkan Sahih Bukhari dengan sinaah yang tepat dengan selayaknya.
Tapi itu pun sebelum selesai syarahan daripada Imam Ibn Hajar. Jadi setelah Imam Ibn Hajar mensyarahkan Fathul Bari itu dah selesailah. Cuma supaya anda nak bagi lamhah untuk antum mengetahui tentang penulisan Sahih Al-Bukhari ini. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan Sahih Bukhari, beliau i'timad terhadap nuskhah Sahih Bukhari ini terhadap nuskhah Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi ni pula, mana nuskhah dia tu daripada 3 orang anak murid Al-Firabri. Okey. Okey, yang pertama sekali Al-Mustamli. Pertama sekali Al-Mustamli, okey. Yang kedua Al-Hamwi. Okey, Al-Hammawi atau Al-Hamwi. Yang ketiga Al-Kushmihani. So tiga-tiga ni, tiga-tiga guru bagi Abu Dzar, tiga-tiga guru ni anak murid bagi Al-Firabri, Al-Firabri pula anak murid bagi Al-Bukhari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi bermaksud apa? Nuskhah yang ada di dalam tangan Imam Ibn Hajar itu bukanlah meliputi keseluruhan, bukan meliputi keseluruhan nuskhah yang disalin oleh para anak murid Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Kat sini nanti ketika depan nanti antum akan jumpa perbahasan khilaf di antara riwayat. Oh, ada hadis ni dalam riwayat ni, dalam nuskhah ni tak ada pula. Okey. Benda tu biasa. Okey. Ala kulli hal riwayat yang paling autentik, okey, mana nuskhah makhtutat yang sampai kepada kita yang paling autentik ialah nuskhah Al-Baghdadiyah. Nuskhah Al-Baghdadiyah ataupun nuskhah As-Saghaniyah. Imam As-Saghani. Okey, Imam As-Saghani. Imam As-Saghani ini, okey, yang ulama lughah dan ulama hadis, okey. Beliau wafat pada tahun 650 Hijriah. Okey. Dan beliaulah orang yang kita kata paling lama sekali, mana yang paling dekat dengan Al-Bukhari yang pernah melihat nuskhah Al-Firabri. Nuskhah Al-Firabri. Sebab Imam Al-Firabri ini menyalin asal bagi Al-Bukhari. Okay, menyalin bagi asal bagi Bukhari. Dalam mustalah hadis ada beza asal ataupun asnaf. Yang kedua ialah nuskhah. Asal tu itulah yang dijaga. Dia ada nuskhah tu tempat nak bagi orang dan sebagainya. Imam Al-Firabri ini ada di sisi dia tu asal bagi Al-Bukhari. Asal bagi Sahih Al-Bukhari. Dan di muqabalah. Dan nuskhah, okay, nuskhah Al-Firabri ini ada pada tangan Imam As-Saghani. Walaupun Imam As-Saghani mutaakhir wafatan tu, tapi dia iktibar nuskhah dia tu mutaqaddim. Sebab dia nak dapat secara langsung nuskhah Al-Firabri. Okay. Jadi nuskhah Imam Al-Bukhari yang paling dekat sekali iaitu nuskhah As-Saghani. Sebab tu sebelum ni, nuskhah-nuskhah ataupun salinan-salinan Sahih Al-Bukhari ialah melalui nuskhah Imam Al-Yunini. Tapi setelah dijumpai nuskhah Imam As-Saghani, yang langsung terus dia muqabalah dengan nuskhah Al-Firabri, maka nuskhah Imam As-Saghani nuskhah yang paling autentik sampai sekarang. Okay. Dan dikenali juga sebagai nuskhah Al-Baghdadiyah. Okay, nuskhah Al-Baghdadiyah. Okey, itu secara ringkas. Nanti anda akan masuk kepada perbahasan beberapa contoh riwayat dalam Sahih Bukhari yang berbeza.